Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ahlan wa sahlan. Selamat datang yang dah hadir. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis, insya-Allah. Okay, hari ini satu lagi hadis. Satu hari satu hadis, insya-Allah. Okay, ahlan wa sahlan, selamat datang yang dah hadir. Saya ucapkan selamat tengah hari. Okay, salam Jumaat, salam Sayyidul Ayam. Okay, Alhamdulillah, hari ni kita dah masuk 6 Zulhijjah. Alhamdulillah. Okay, hampir lagi beberapa hari kita nak capai 10 Zulhijjah, iaitu hari raya Aidilfitri, hari raya korban, insya-Allah. Okey, waalaikumsalam Kak Azimah, Kak Filtana. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang memberi salam? Okey, ahlan wa sahlan, selamat datang yang dah hadir, insya-Allah. Okey, yang dah hadir boleh tolong saya sharekan live ini. InsyaAllah share banyak-banyak live ini. Moga-moga di hari Jumaat penuh barakah ini kita mendapat ganjaran dengan share, insyaAllah. Kita nak sebarkan kebaikan. Moga-moga Allah permudahkan segala urusan kita hari ini. Moga-moga Allah berikan kesihatan kepada kita. InsyaAllah, mana yang kurang sihat, saya doakan moga-moga Allah terus beri kesihatan, beri kesembuhan kepada kita, insya-Allah. Okey, waalaikumsalam Kak Nur Zila, Kak Nur Kalna. Betul ke saya sebut? Okey, insya-Allah. Okey, tajuk hadis kita okey, hari ni hari Jumaat. Insya-Allah kita nak share sama-sama, kita baca hadis yang tajuk dia tentang zikir. Apakah dia? Iaitu zikir, berzikir di atas tilam empuk, asbab ditingkatkan darjat. Kan? Tajuk dah menarik dah kan? InsyaAllah kita akan baca hadis, kita akan baca keterangan. Apa maksudnya berzikir atas tilam? Boleh jadikan ditingkatkan darjat. Atas tilam kot. InsyaAllah jadi kita akan baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang dah hadir. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Selamat tengah hari, salam Jumaat, salam Sayyidul Ayam, insyaAllah hari Jumaat yang penuh barakah. InsyaAllah hadis kita hari ini, saya ulang tajuk kita, berzikir di atas tilam empuk, asbab ditingkatkan darjat. Berzikir atas tilam pun boleh jadi sebab ditingkatkan darjat. Apa maksud di sebalik tajuk tu, insyaAllah. Yang dah share, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Jom kita nak baca hadis hari ini. Kerana Allah Ta'ala, moga-moga kita dapat beramal, kita dapat ambil pengajaran, insyaAllah. Jom. Kita baca hadis sama-sama, insyaAllah. Hadis kita hari ini 1,5 baris. 1,5 baris sahaja. Jom kita nak baca hadis sama-sama. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadhkurannallaha ta'ala aqwamun fid dunya ala furushil mumahaddati
Tersasul saya. Mumahaddati yudkhiluhumullahu fid darajati ala. Okey, fid darajati ala. InsyaAllah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Alhamdulillah, betul. Kita niat zikir kerana Allah Ta'ala. Okey, ahlan wa sahlan yang dah hadir. Selamat datang saya ucapkan. Okey, dalam slot bacaan hadis kita tengah hari ini, insyaAllah. Okey, jadi itulah hadis 1.5 baris yang kita baca tadi. Apakah maksud dia, kan? Jom kita baca maksud dia. Okey, yang dah share terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, terbaik. Okey, maksud hadis yang kita baca tadi, Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu memberitakan memberitakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Okey. Jadi Sayyidina Abu Sa'id ni dia pernah memberitakan, maksudnya dia pernah memberitahu bahawa Rasulullah ada bersabda. Apa Rasulullah bersabda? Okey, berapa ramai orang di dunia ini yang mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas tilam yang empuk, dan kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat darjat mereka, mengangkat darjat mereka. Okey, mengangkat darjat mereka ke yang tertinggi di dalam syurga. Jadi itulah hadis kita, maksud yang kita baca, hadis yang kita masukkan tadi, insyaAllah. Okey. Muka surat 464, insyaAllah siapa yang ada kitab Fadilah Amal boleh buka 464. Okey. Jadi Sayyidina Abu Sa'id ni dia ada berkata yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi bersabda apa? Nabi tanya, berapa ramai orang dekat dunia ini yang mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas tilam yang empuk. Okey, kerana itu Allah akan mengangkat darjat mereka ke peringkat yang tertinggi di dalam syurga. Macam mana tu? Kan berzikir di atas tilam yang empuk boleh menjadi asbab orang itu dinaikkan pangkat. Okey, dinaikkan ke peringkat yang tertinggi di dalam syurga. Okey, insyaAllah. Jom kita tengok keterangan apa maksud zikir di atas tilam yang empuk itu. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Okey, ahlan wa sahlan. Selamat datang saya ucapkan. InsyaAllah dalam surat bacaan hadis kita hari ini yang bertajuk berzikir di atas tilam empuk, asbab ditingkatkan darjat. Okey, apakah maksud dia, insyaAllah. Yang dah share terima kasih saya ucapkan. Okey, yang belum share jangan lupa tekan button share. InsyaAllah kita nak sebarkan kebaikan. Okey, maksud di sebalik hadis kita tadi. Jom kita baca maksud dia. Okey, sabar di atas penderitaan dan kesulitan di dunia merupakan sebab peningkatan darjat di akhirat. Jadi maksudnya kalau kita menghadapi penderitaan, kita tengah dalam kesusahan, kesulitan, kita sabar. Okey, tetapi kita sabar menghadapi dia, insya-Allah di situ akan menjadi sebab peningkatan darjat di akhirat. Okey, sebanyak mana penderitaan dan kesusahan kerana agama yang dialami
oleh seseorang di dunia ini, maka setinggi itulah dia berhak memperoleh darjat di akhirat. Kan? Sesusah mana pun, sependeritaan mana pun seseorang itu, kalau dia cukup sabar, insya-Allah, okey, tinggi mana sabar dia, tinggi itulah darjat di akhirat, insya-Allah. Okey, sebaliknya keberkatan zikrullah begitu besar. Walaupun zikrullah itu dikerjakan dengan senang lenang di atas tilam yang empuk, tanpa bersusah payah pun, masih juga ia menjadi asbab ketinggian darjat di akhirat. Subhanallah. Okey, maksudnya walaupun kita tak menghadapi kesusahan, walaupun kita senang, okey, walaupun dalam keadaan yang senang ni kan, okey, tapi kita masih lagi mengingati Allah, kita masih lagi berzikir, zikrullah kepada Allah, insya-Allah. Okey. Maksudnya tilam yang empuk itu maksudnya seseorang itu bukanlah berada dalam kesusahan. Okey, dia waktu senang pun dia berzikir kepada Allah, waktu susah pun dia berzikir kepada Allah. Jadi di situlah asbab dia akan ditingkatkan darjat di akhirat. Bukan waktu susah je dia ingat Allah kan, berdoa memohon kepada Allah, zikir kepada Allah, tapi waktu dia senang pun masih lagi mengingati Allah, berzikir kepada Allah. Jadi dekat situ ditingkatkan darjat walaupun berzikir di atas tilam. Subhanallah. Okey, Allah itu Maha Pemurah. Okey. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, okey, jika kamu sentiasa sibuk berzikir, nescaya para malaikat akan berjabat tangan dengan kamu ketika kamu di jalanan dan ketika kamu di tempat tidur. Rasulullah juga ada bersabda, walaupun sentiasa sibuk berzikir, nescaya para malaikat akan berjabat tangan dengan kita dan dia akan teman kita, lindungi kita ketika di tempat tidur. InsyaAllah, subhanallah. Nak tak para malaikat jaga kita waktu tidur? Okey, InsyaAllah. Okey, kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, dalam hadis yang lain juga ada bersabda, okey, Mufarrid telah maju jauh ke hadapan. Lepas tu para sahabat pun bertanya, siapakah Mufarrid itu, wahai Rasulullah? Okey, Rasulullah bersabda, golongan Mufarrid ini telah jauh maju ke hadapan. Kemudian para sahabat tanya, siapa Mufarrid tu? Okey, kemudian baginda pun menjawab, baginda bersabda, mereka ialah orang yang berzikir dengan penuh asyik dan cinta kepada Allah Subhanallah Ta'ala. Orang yang berzikir dengan khusyuk ni, dengan penuh tawaduk, rendahkan diri kepada Allah, insya-Allah. Okey, orang itu dah jauh dah maju dah ke hadapan dengan berzikir, insya-Allah. Okey. Kemudian Sayyidina Abu Darda, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kamu hendaklah mengingati Allah Subhanahu Ta'ala dalam kesenangan dan kelapangan. Okey, ini akan memberi manfaat kepada kamu ketika kamu dalam kesusahan dan kesempitan. Jadi Rasulullah ada bersabda juga,
Kenalah mengingati Allah, kenalah sentiasa berzikir kepada Allah waktu dalam kesenangan, waktu dalam kelapangan. Sebab apa? Nanti dia akan beri efek kepada waktu kita dalam kesusahan dan kesempitan. Okey. Dia akan beri manfaat. InsyaAllah. Okey, waktu kita senang, kita tak ada masalah, kan? Kita ingat kepada Allah, sentiasa ingat kepada Allah. Dari situ nanti akan efek, akan memberi manfaat waktu kita dalam kesusahan dan kesempitan, insyaAllah. Okey, kemudian Sayyidina Salman Farsi pun ada berkata, okey, apabila seseorang hamba mengingati Allah Subhanallahi Ta'ala semasa dalam kesenangan, kelapangan dan kemewahan, kemudian apabila dia mengalami penderitaan dan kesusahan, maka para malaikat berkata bahawa suara hamba yang daif itu biasa didengari, lalu mereka memohon bantuan daripada Allah untuknya. Okey. Bila waktu kita senang, kita berzikir kepada Allah, tiba-tiba sampai waktu kita ada mengalami kesusahan, kan, kita ditimpa musibah, kita minta tolong kepada Allah. Waktu itu insya-Allah para malaikat dengarkan zikir kita, para malaikat dengarkan doa kita, para malaikat turut juga bantu kita untuk berdoa kepada Allah. Sebab apa? Waktu senang kita tak lupa kepada Allah, insya-Allah. Okey. Kemudian sekiranya apabila dia mengalami kesusahan, lalu dia mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka para malaikat berkata bahawa kami tidak biasa mendengar suara itu. Sedih tak? Kan, waktu senang kita tak berzikir, kita tak ingat dekat Allah. Tapi bila kesusahan, seseorang itu ditimpa musibah, tiba-tiba kita minta bantuan kepada Allah, berzikir kepada Allah. Waktu itu para malaikat pun akan berkata, suara ni kami tak biasa dengar. Sedih kan, para malaikat tak dengar, tak biasa dengar dengan suara kita, insya-Allah. Okey. Jadi itulah maksud hadis di sini. Maksud hadis berzikir di atas tilam yang empuk itu, walaupun berada dalam kesenangan, kan, senang, atas tilam yang empuk pun masih lagi berzikir, sebelum nak tidur berzikir, insya-Allah. Okey, waktu susah nanti kalau kita minta bantuan kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, waktu itu para malaikat juga akan tolong kita, minta tolong dengan Allah, insya-Allah. Okey. Jadi waktu dalam senang, kalau kita ingat kepada Allah, insya-Allah dalam kesusahan dia akan memberi manfaat waktu kita susah. Alhamdulillah, terbaik. Okey, insya-Allah. Jadi itulah hadis kita hari ini pada hari Jumaat yang penuh barakah, insya-Allah. Okey, hari Jumaat yang mulia ini, insya-Allah sama-sama kita memperbanyakkan berzikir kepada Allah, insya-Allah. Okey, boleh? Okey, alhamdulillah dan terbaik. Terima kasih mana yang dah hadir. Okey, sama-sama dapat meluangkan masa, kita dapat baca hadis sama-sama pada tengah hari ini, insya-Allah. Sebelum nak masuk waktu zuhur hari Jumaat ini, insya-Allah. Terbaik dan terima kasih mana yang dah hadir. Okey, yang dah share pun terima kasih banyak-banyak, insya-Allah. Moga-moga dengan share, sebab kita dah sebarkan kebaikan, akan menjadi asbab di akhirat nanti. Moga-moga mendapat ganjaran dari situ. Kita tak tahu kan, tapi yang penting kita niat kerana Allah Ta'ala. Okey, insya-Allah.
Okey, terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada yang dah hadir, yang dah bersama-sama dalam slot pada tengah hari ini insya-Allah. Okey, jangan lupa untuk ikuti slot maksurah pada petang ini. Dan saya ingatkan tarikh tutup pendaftaran korban di Mekah 17 hari bulan. Jadi ada lagi berbaki 2 hari lagi insya-Allah. Jadi mana yang masih yang berniat nak buat korban di Mekah, insya-Allah masih sempat lagi. Okey, boleh tekan link di bawah. Okey. Last call korban Mekah. Insya-Allah nanti admin akan reply. Okey, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, insya-Allah moga-moga kita dapat terus istiqamah. Moga-moga kita berjumpa dalam slot yang akan datang lagi. Okey, sama-sama. Okey, alhamdulillah saya undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.